各位亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Haleluya, selamat pagi pada saudara-saudara sekalian. 感谢主耶稣的恩典， Terima kasih, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. 让我们今天在神的面前一起来纪念他创造救赎的大恩。 Kita bisa mengingat bahwa kasih karunia Tuhan dan memberikan suatu keselamatan untuk kita sebagai suatu anugerah. 并且一起仰望我们将来永远的安息。 Dan kita juga berharap nanti kita akan mendapatkan perhentian kekal. 今天安息日一天，小弟要来跟大家分享有关于福音的团契这个题目。 Dan pagi hari ini pendeta akan membahas tentang persekutuan Injil untuk sahabat pagi hari ini. 我们首先来读圣经的腓立比书第1章。 Kita sebelumnya akan membuka kitab Filipi pasal 1. 我们来看腓立比书第1章， Filipi pasal 1. 在腓立比书的第1章的这个第4节开始哈。 Kita akan membaca dari ayat keempat. 我们来看第1章的我们看第5节开始。 Kita lihat ayat 5, Filipi 1 ayat 5. 那我们把它读到第7节。 Kita akan membaca sampai ayat yang ke-7. 在这里面谈到腓立比教会是一个什么样的这个教会。 Di sini membahas yaitu gereja Filipi adalah sebuah gereja yang seperti apakah? 第5节这里说，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。 Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini. 我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。 Dan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因为你们常在我心里，无论我是在困锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。 Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. 我不清楚我们这个印尼文的翻译在第5节跟第7节是怎么翻译的。 Karena saya tidak memahami bahasa Indonesia, jadi saya kurang memahami pada ayat 5 dan ayat 7 penterjemahannya seperti apa. 其实在这里原文它用了一个字，用了2次。 Sebetulnya di dalam bahasa aslinya ada satu kata yang digunakan 2 kali. 保罗说我认为你们是一个兴旺福音的团契。 Di sini Rasul Paulus mengatakan aku mengucap syukur dan berharap bahwa kalian adalah persekutuan di dalam berita Injil. 而且第7节说我们是一起得恩典的团契。 Dan di dalam ayat 7 dikatakan kami bersama-sama mendapatkan persekutuan Injil. 在这个保罗的写给教会的书信当中， Di dalam Rasul Paulus menuliskan surat kepada gereja. 腓立比教会大概是一个最喜乐的书信。 Semua gereja Filipi merupakan sebuah surat yang ditulis dengan sukacita. 我们知道在腓立比书里面一直用喜乐这个字来贯穿整个经文。 Jadi di dalam kata sukacita ini di dalam satu kitab Filipi itu menjadi satu kunci. 认真来说，这个时候的保罗应该不太喜乐的起来。 Tapi kalau dikatakan sebetulnya Rasul Paulus keadaannya itu tidak bisa bersukacita. 当时他已经被抓到监狱里。 Karena waktu itu dia sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. 至于是哪一个监狱，我们在这里就不讨论。 Dan kita juga tidak membahas dia dipenjarakan di mana. 但不管是在该撒利亚的监狱，或者是罗马的监狱， Apakah dia di penjara Kaisaria atau penjara di Roma? 那都不应该是快乐的时刻。 Sesungguhnya itu bukan suatu saat yang sukacita. 应该是觉得生命受到威胁，未来没有盼望的时刻。 Itu pada saat di mana orang tidak memiliki harapan. 但是腓立比书却展现着很高的一种快乐的状态。 Akan tetapi di gereja Filipi justru memberikan suatu suasana itu suatu sukacita yang begitu tinggi sekali nilainya. 一样是监狱的书信。 Sama, ini di surat ditulis waktu Rasul Paulus di penjara. 但是保罗在哥罗西书并没有展现这样子的一种情绪。 Tetapi Rasul Paulus menulis surat kepada gereja Kolose tidak memiliki suasana hati seperti ini. 当他写给提摩太的书信的时候，看起来是蛮沉重的。
Dan kita bisa melihat juga ketika Rasul Paulus menulis surat di dalam kitab Timotius, terasa beban berat sekali dalam hatinya. 我们昨天晚上看到提摩太前后书， Tadi malam kita telah melihat 1-2 Timotius. 他要把重责大任交给提摩太， Dia memberikan misi dan tanggung jawab besar kepada Timotius. 就是要为福音做一场征战的准备。 Yaitu harus bersiap-siap berperang demi Injil. 但是对到腓立比教会的时候， Tapi ketika Rasul Paulus menulis surat ke gereja Filipi, 保罗在这个第4节这里就已经讲到，他很开心， yaitu pada ayat yang keempat di sini dikatakan aku penuh sukacita. 然后后面还一直在讲他很开心。 Lalu di ayat selanjutnya dia terus menekankan aku dengan sukacita. 难道这个腓立比教会对他而言让他这么的快乐吗？ Apakah gereja Filipi memperlakukan Rasul Paulus seperti ini sehingga dia bersukacita? 他想到跟腓立比教会在一起的时候， Rasul Paulus ketika dia mengingat waktu dia bersama-sama dengan jemaat gereja Filipi, 他是很开心的在向神祷告的。 dia itu di sana dengan sukacita berdoa kepada Tuhan. 他想到腓立比教会，就为他们来向神献上感谢。 Dia begitu teringat tentang keadaan gereja Filipi, dia berdoa kepada Tuhan dengan mengucap syukur. 第5节就说到， Ayat kelima dikatakan, 因为从他开始认识他们，一直到现在， yaitu saat kalian mengenal berita Injil mulai dari hari pertama hingga hari ini. 我们从使徒行传的第16章，我们知道， Di dalam kisah Rasul pasal 16 kita dapat ketahui, 保罗到腓立比教会的福音工作其实是困难的。 sesungguhnya Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil sampai di gereja Filipi itu mengalami kesulitan. 而且逼迫是非常严重的， Bahkan penganiayaan begitu berat. 他也因此在腓立比短暂的被拘留。 Bahkan dia dalam waktu yang sementara dan singkat, di sana dia mengembara. 但是保罗却说，从一开始，我就记得你们是一个福音的团契。 Tapi Rasul Paulus tetap bersyukur dan berkata bahwa engkau di dalam persekutuan Injilmu mulai dari hari pertama hingga hari ini. 为什么他要用福音的团契这样一个用词来形容他们？ Mengapa Rasul Paulus menggunakan kata persekutuan Injil untuk menggambarkan gereja Filipi? 我们要从圣经来了解什么叫做团契。 Di dalam Alkitab kita bisa mengetahui arti dari persekutuan. 感谢主，昨天晚上这个聚完会后， Kita bersyukur tadi malam setelah kebaktian, 看到很多的青年能够留在教会一起来互动。 kita bisa melihat para muda-mudi setelah kebaktian malam tetap terus bergaul di gereja. 其实这就是团契。 Ini yang disebut persekutuan. 其实团契的工作在教会里面是很重要的内涵的意义。 Sebetulnya di dalam gereja apabila kita sama-sama pelayanan, persekutuan itu merupakan inti dari semuanya. 教会表面上是一个组织， Sesungguhnya di gereja secara tampak luar merupakan sebuah organisasi. 但是在内涵上应该是一个大的家庭。 Tapi di dalam intern kita seperti keluarga besar. 这在耶稣还有保罗还有其他使徒的这个教导当中都是看得见的。 Seperti Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul lain ketika mereka mengajarkan jemaat, itu kita bisa melihat. 但是我们要注意，其实教会在运行的时候， Tapi kita harus perhatikan ketika gereja mulai melakukan suatu koordinasi. 我们真的把教会当作我们的家，有的时候会产生问题。 Ketika kita menganggap gereja seperti rumah kita, ini akan menjadi suatu permasalahan. 就像我在我家，我睡觉起来可以不用折棉被， Seperti kita di dalam rumah, kita bangun tidur tidak harus langsung melipat selimut. 但是如果在教会，我难道吃完饭之后东西可以乱丢吗？ Tapi kalau di gereja kita sesudah makan, lalu piringnya kita letakkan begitu saja. 我们必须要有一定的规矩。 Kita harus ada peraturan yang secara pasti. 有的时候在家里面，有一些我们自己的这种互动的方式， Seperti cara kita di rumah, cara kita berperilaku. 但是教会却似乎不可以。 Tapi kalau di gereja tidak boleh berperilaku sama seperti di rumah. 为什么会这样呢？ Mengapa 你 begini-begini? 不能说啊，教会就是我家，所以我就高兴，不要穿得很整齐。
Jadi kita tidak seperti di rumah. Saya datang ke gereja tidak perlu harus pakai pakaian yang resmi atau yang formal. 我在家里都这样穿啊，为什么不可以？ Saya di rumah kan pakai pakaian seadanya. Kenapa ke gereja tidak boleh? 这就是我们必须要去理解它。 Ini yang harus kita pahami. 所以在这个一般我在讲到教会是我们的家的时候， Ketika kita membahas bahwa umumnya gereja adalah seperti keluarga kita, rumah kita. 我会提醒大家，我们是具有家人的责任。 Tapi kita menitik beratkan bahwa kita adalah anggota keluarga, memiliki tanggung jawab. 必须要有家人彼此相爱的心。 Yaitu harus ada hati yang saling mengasihi. 但是我们在这个管理上， Tetapi di dalam melakukan pengelolaan, 其实它比较像是一个大家族。 kita di gereja seperti keluarga besar. 在大家族里面有很多的小家庭， Di dalam keluarga besar, di dalamnya ada keluarga kecil. 各个小家庭有自己互动的方式。 Di dalam keluarga kecil juga ada cara mereka untuk bergaul. 但是如果遇到一些节日，大家族大家要一起互动的时候， Tetapi begitu ada hari raya khusus, itu keluarga besar semua berkumpul. 它就会有一些这种大家共同约定的习惯。 Jadi ada satu kesatuan yaitu kesepakatan. Ada kebiasaan yang khusus yang harus dilakukan. 所以有的时候年轻人并不喜欢参加大家族的聚会。 Jadi kebanyakan anak muda tidak suka ikut kebaktian yang umum, yang besar. 但是长辈会慢慢的去教导年轻人，为什么我们需要这样子的一个机会。 Tapi orang-orang tuanya, senior-senior akan mengajak muda-mudi mengapa harus ikut kebaktian besar. 其实教会的这个神的家也是如此。 Di dalam rumah Tuhan juga demikian. 就像我是从台湾来的， Dan seperti saya sendiri, saya dari Taiwan. 这个我们台湾的教会在这种聚会的方式跟我们印尼还是会有差别的。 Dan cara kebaktian kita di Taiwan dengan yang di Indonesia pasti ada perbedaannya juga. 我刚刚这个在在这个会前的唱诗的时候， Tadi sebelum kebaktian kita ada puji-pujian. 就拍了一下我们的状况， Lalu saya melihat foto keadaan kebaktian di sini. 告诉我的太太， Lalu saya beritahukan istri saya. 我们这个地方的会前唱诗的方式， Saya beritahukan cara puji-pujian di gereja Indonesia seperti ini. 是在讲台的旁边。 Yaitu di sebelah kiri dari mimbar. 在台湾我们都习惯是站在这个讲台前面的位置上。 Tapi kalau di Taiwan biasanya di bawah mimbar, di tengah. 其实这有它的不一样的感受。 Di sini kan ada perasaan yang berbeda. 所以我拍给我的太太看，让她了解。 Lalu saya foto, langsung berikan pada istri saya biar dia memahami. 当我们来到这里的时候， Ketika kita datang di sini, 我们当然就是尊重按照这里的这个进行的方式， kita akan menghormati cara yang dilakukan di tempat gereja tersebut. 因为我们虽然都是一家人， Dan meskipun kita adalah sekeluarga, 但是这个地方就是你们怎么说，我们就按照这个规矩一起来敬拜神。 tapi karena datang ke gereja gini dan kita mengikuti peraturan apa yang ditetapkan, bagaimana mengelola kebaktian. 在这种没有违反真理的事情上， Sebab hal ini tidak bertolak belakang dengan kebenaran. 它就会有很多各地的一个习惯。 Karena di sini ada kebiasaan di setiap daerah. 所以昨天我去参观这个迦南学校， Kemarin saya juga pergi mengunjungi sekolah Kanaan. 进一步的去了解为什么我们这里需要开设迦南学校。 Dan saya jadi mengetahui lebih lanjut mengapa di sini di Indonesia boleh membuka sekolah Kanaan. 原来印尼的国家运作的方式跟我们台湾不太一样， Ternyata pemerintah mengelolanya itu berbeda dengan di Taiwan. 对于学校的规定也很不一样。 Jadi peraturan untuk sekolah juga berbeda. 在我们台湾，如果这个学校是绝对不可以有任何的宗教在这里面的。 Jadi kalau di Taiwan itu sekolah-sekolah tidak boleh secara mutlak ya tidak boleh ada unsur agama di dalam. 虽然那是骗人的， Meskipun itu hanya suatu penipuan ya. 因为如果遇到慈济就都可以了， Jadi kalau menemui satu masalah itu agama boleh masuk. 但是他们也会假装成不是宗教。 Tapi mereka akan pura-pura berkata ini bukan unsur agama. 我们的一些基督教的学校， Di sekolah Kristen 很少数。 sangat sedikit sekali. 当他们要求他们的学生或者老师参与一些这个学校的宗教活动的时候是不可以的。 Jadi ketika walaupun ada sekolah Kristen, mereka akan tidak bisa menuntut
guru, murid untuk melakukan suatu penyembahan. 更不可能在学校里面有很明显的所谓的宗教性的社团。 Apalagi ada suatu persekutuan khusus atau juga kelompok khusus secara agama itu tidak boleh. 我们甚至到了大学的时候，这一种宗教的社团都还有很多的限制。 Tapi kalau di universitas untuk unsur agama, rombongan kelompok keagamaan itu juga dibatasi. 所以这就是各地的差异。 Ini adalah perbedaan di berbagai tempat. 我们这个台湾在讲到这个每次讨论到所谓的像迦南学校这样的设置的时候，最后都是没有办法这个决议的。 Jadi kalau seperti di Taiwan mau membuat sekolah kanan seperti di Indonesia ini sulit sekali dilakukan. 其实我们很多的信徒也都很羡慕，像我们印尼可以有这样迦南学校的设置。 Sebab jemaat juga sangat ingin sekali memiliki sekolah seperti sekolah Kanaan. 但是就是要考虑整体环境。 Tapi kita juga harus memahami keadaan lingkungan di sekitar. 所以有关于家这样的观念， Jadi konsep pemikiran tentang keluarga 在教会里面它有的时候并不是那么完整的能够施展。 Jadi kalau semangat keluarga dan di dalam gereja itu tidak bisa sepenuhnya kita praktekkan di gereja. 但是在圣经里面还用了一个词汇叫做团契。 Tetapi di dalam Alkitab ada satu kosakata yang dipakai yaitu persekutuan. 这个字可以说是涵盖整个教会的各个面向。 Di dalam kata persekutuan ini bisa mencakup semangat dari kekeluargaan. 这个字在最早出现的时候是在使徒行传的第2章。 Kata persekutuan itu muncul paling awal yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. 我们来看一下使徒行传第2章的第42节。 Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. 这个是使徒教会一开始建立的时候的这个教导。 Di sini adalah suatu pengajaran yang pertama kali di dalam pengajaran memberikan suatu pengajaran kepada jemaat pertama kali yaitu menggunakan kata persekutuan. 当圣灵降临的那一天开始， Pada saat Roh Kudus dicurahkan, 在使徒教会开始运作的时候， ketika gereja yang dibangun oleh para rasul mereka melakukan pengelolaan, 圣经并没有用家这个字来形容， Alkitab tidak menggambarkan dengan kata keluarga atau rumah ini secara harafiah, 而是用团契这个字。 tapi dia menggunakan kata persekutuan. 在41节那个地方 Pada ayat 41, 讲到他们受洗3000人， mereka dibaptis pada hari itu 3.000 jiwa. 其实这是很神奇的事情。 Ini suatu hal yang mujizat. 这个绝对不是使徒的厉害， Ini sudah pasti bukan karena kehebatan para rasul. 因为在这之前的一个大概有30-40天的时间， Kurang lebih 30 hari sebelumnya, 这一群使徒他们都躲起来， sesungguhnya para rasul itu semua sedang bersembunyi. 根本不敢让人家知道他们是谁。 Sudah pasti mereka sudah pasti tidak mau memberitahukan mereka itu siapa. 7天前他们见证耶稣复活， 7 hari sebelumnya mereka bersaksi tentang Yesus sudah 而 bangkit, 且升天了。 bahkan naik ke sorga. 主耶稣告诉他们：“你们回耶路撒冷去， Tuhan Yesus memberitahukan kamu kembalilah ke Yerusalem, 等候应许的圣灵。” menanti dicurahkannya Roh Kudus. 结果你看第1章就知道，他们回耶路撒冷之后是躲在一间的楼房上面。 Ternyata di Kisah Para Rasul pasal 1 mereka itu sedang bersembunyi di loteng. 我想他们当时的楼房恐怕没有我们这个教会现在这个教会这么大。 Rasanya mereka bersembunyi di loteng bukan seperti di gereja kita seperti ini ya besar. 他们躲了120个人在这个2楼的地方， Mereka bersembunyi ada 120 orang di loteng. 他们在那里一起同心合意的祷告。 Mereka di sana bersatu hati berdoa. 一开始耶稣并没有告诉他们回去祷告几天， Sesungguhnya Tuhan Yesus juga tidak memberitahukan kamu harus kembali ke Yerusalem berdoa berapa hari, tidak diberitahukan. 但是这120个人，他们发现他们也不能再做其他的事， Mereka juga menyadari 120 orang ini menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan banyak hal. 所以他们就在那里一起的祷告， Jadi mereka hanya bisa tinggal di sana dan bersama-sama berdoa. 直到五旬节这一天的早上， Sampai pada hari Pentakosta di pagi hari. 在早上9点钟的时候，
pada pagi hari jam 9 pagi, 圣灵降到他们身上了， Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. 引起了整个耶路撒冷城的轰动。 Sehingga bisa menggemparkan orang-orang di Yerusalem. 有好几千位的这个从国外回来的侨民聚集到他们祷告的地方底下。 Sampai ada ribuan orang dari suku-suku bangsa lain, mereka berkumpul di tempat itu. 他们听到了这个很奇妙的声音， Mereka mendengar suatu suara yang begitu ajaib. 而彼得站起来向他们见证。 Bahkan Rasul Petrus berdiri dan bersaksi. 这个是因为耶稣已经复活升天， Dan pada saat itulah Yesus sudah naik ke sorga dan bangkit. 这是神在旧约约珥书所应许的圣灵。 Ini yang digenapi di dalam kitab Yoel, yaitu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. 赐下来证明这个耶稣是他们所期盼的弥赛亚。 Dan juga mereka menggenapi dan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 讲完这些话，这几千个人听了，被圣灵感动，而心里觉得很不舒服。 Waktu mereka mendengar berita ini, mereka ribuan orang itu mereka merasa hatinya tidak enak mendengar ini. 他们应该很懊悔，为什么没有早一点接受这样子的福音？ Mereka itu seperti menyesal mengapa tidak dari dulu menerima firman ini. 也许他们当中也有人参与了大约50天前杀死耶稣的事情。 Mungkin mereka juga pernah hadir di 50 hari sebelumnya ketika peristiwa Yesus dibunuh. 所以他们觉得自己做错了， Mereka merasa dirinya sudah melakukan kesalahan. 所以不知道该怎么办。 Mereka juga tidak tahu harus bagaimana. 这个时候，他们问彼得弟兄们：“弟兄啊，我们该怎么办 Oleh sebab itu orang itu berkata, saudara, apa yang harus kami lakukan?？” 这段经我们都很熟悉， Ayat ini kita sudah sepaham benar. 所以彼得要他们认罪悔改，奉耶稣的名受洗。 Oleh sebab itu Rasul Petrus berkata, kalian harus percaya, bertobat dan memberi diri dibaptis. 而且告诉他们，这样就会有圣灵的应许了。 Dan dikatakan bahwa apabila engkau berbuat demikian, maka Roh Kudus yang dijanjikan akan dicurahkan kepadamu. 这一些人在受洗之前， Orang-orang ini sebelum mereka dibaptis, 39节，彼得还跟他们要求： Rasul Petrus mereka menuntut, 你们要救自己脱离这个弯曲的世代。 kalian harus pergi meninggalkan. 这是一个在生命的改变的决心呢。 Engkau harus berjanji dan menjauhi dari segala kejahatan. Ini merupakan satu titik balik untuk bertobat. 我们要知道，这个世界是弯曲悖逆的。 Kita tahu di dunia ini banyak hal-hal yang jahat dan berlika-liku. 如果你认为这个世界是光明而美好的， Kalau engkau merasa dunia ini begitu indah dan begitu terang, 那我可能建议你还是不要受洗比较好， dan saya anjurkan sebaiknya tidak perlu dibaptis lah. 因为我们的想法不太一样。 Sebab pemikiran kita tidak sama. 我想社会当然有它美好的部分， Saya rasa bahwa di dalam dunia ini sudah pasti ada hal yang baik juga. 但那是真的吗？ Tapi apakah itu 那是 sesungguhnya? 能够长久持续的吗？ Apakah itu akan kekal selama-lamanya? 其实社会这个世界是一直不停的往下掉的。 Sesungguhnya dunia, masyarakat ini tidak akan selamanya seperti ini, akan terus-menerus akan turun dan jatuh. 人的心跟灵是越来越污秽的， Hati manusia, roh manusia makin lama makin jahat. 所以造就出来的社会是越来越糟糕的。 Jadi selanjutnya dunia, masyarakat selanjutnya akan bertambah parah. 我们印尼因为这个伊斯兰教的这个缘故， Karena kita di Indonesia, kita ada unsur Islam, 所以我们比较没有受到所谓的同性恋这样的事情的影响。 mungkin kita pengaruh terhadap LGBT itu tidak terlalu berdampak. 这个在非伊斯兰的世界，在这20-30年是非常严重的一个变化。 Sesungguhnya di dunia yang non-muslim 20-30 tahun ini mengalami perubahan yang sangat besar. 其实同性恋的问题大概真正有关系的人不会超过10%。 Sesungguhnya LGBT ini jumlahnya tidak akan lebih dari 10%. 但是这个观念的开放， Tapi karena pemikiran sudah semua terbuka 它就会合理化所有的淫乱。 dan mereka melegalkan perjinahan seperti ini. 不管是男女之间的， Tidak peduli hubungan lelaki atau perempuan. 甚至是人跟不是人的动物之间的， Bahkan hubungan dengan manusia dengan binatang. 我们可能都觉得
澳洲是一个以基督教为主的国家。 Kita merasa bahwa Australia adalah merupakan negara Kristen. 其实，在几年前，他们曾经有一个官司很有名， Sesungguhnya beberapa tahun yang lalu yaitu ada anggota pemerintahan yang terkenal. 就是有一个人他去这个政府登记要跟他家的那一只马结婚。 Yaitu dia pergi ke kantor pemerintah lalu mau mendaftar bahwa dia akan menikah dengan seekor kuda. 因为他每天都跟那一只马睡在一起， Sebab dia tiap hari tidur bersama si kuda itu. 所以他当作那是他的另外一半。 Dia merasa bahwa kuda ini adalah sebagai partner hidup dia. 结果地方的政府拒绝啊， Akhirnya kantor pemerintahan itu tidak mengizinkan dia. 这个怎么这个在法律上不知道该怎么处理啊？ Sebab secara hukum bagaimana mengatur pernikahan dengan binatang ini? 结果这个人就上告到宪法法庭， Akhirnya orang ini dia naik banding ke pengadilan. 最后宪法法庭认为这是他的自由， Lalu pengadilan berpendapat bahwa ini adalah kebebasan orang tersebut. 所以他们后来就开放这样子的法律根据。 Akhirnya mereka sesuai dengan hukum boleh dilegalkan. 你会觉得很不可思议， Kita akan merasa ini suatu hal yang mustahil. 一个基督教国家怎么会堕落到这种程度？ Bagaimana mungkin sebuah negara Kristen bisa moralnya jatuh seperti ini? 这就是现在的社会。 Inilah masyarakat sekarang. 台湾在这20-30年变化非常的大。 Dan di Taiwan sendiri 20-30 tahun ini terjadi perubahan yang begitu besar. 在我小的时候，这个男生女生在没有结婚前，如果住在一个房子里面， Kalau waktu saya kecil, bila seorang laki dan perempuan mereka tidur bersama di sebuah kamar yang sama, 那是会被骂死的， pasti akan dimarahi habis-habisan. 他的家人会很丢脸。 Keluarganya pasti malu sekali. 我还记得大学的时候， Saya ingat waktu saya masih kuliah 我们学校的老师还特别约谈这样的学生， di kampus ada dosen khusus membahas masalah ini. 因为那个不符合我们一般的习惯。 Sebab itu tidak sesuai dengan kebiasaan hidup kami. 可是现在呢， Tapi sekarang 才经过30年， sudah 20-30 tahun 台湾的电视， di Taiwan ada televisi, 连小朋友的节目， bahkan juga acara anak-anak. 好像男生女生随随便便抱在一起，随随便便躺在一起是没有关系的。 Bahkan di acara anak-anak, film-film anak-anak, laki perempuan pelukan sebebasnya dan tidur di ranjang yang sama tidak apa-apa. 社会的变化就是这么快， Jadi perubahan di masyarakat begitu cepat. 所以他们用了很多的方式， Jadi mereka menggunakan berbagai cara. 而教会却不可以这样。 Tetapi gereja tidak boleh demikian. 所以彼得要求这一些受洗的人， Jadi Rasul Petrus memberikan pengajaran kepada orang yang baru dibaptis. 你们要有脱离这个世界的这种准备。 Kalian harus bersiap-siap menghindari pengaruh masyarakat seperti ini. 其实当时的教会也不只是主动想要离开这个世界， Sesungguhnya di dalam gereja itu waktu itu tidak proaktif untuk meninggalkan masyarakat seperti ini. 其实他们也被当时代的世界排斥。 Sebab mereka semua seperti dikucilkan oleh masyarakat. 在这个第43节以后， Di dalam setelah ayat 43, 我们很清楚知道这个是所谓的凡物公用的这个教会的运作。 di sini adalah cara bagaimana gereja mengelola. 这个内容是一直要涵盖到使徒行传的第6章。 Isinya peraturan ini sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 tercakup peraturannya. 当时的教会为什么要用这个耶路撒冷教会为什么要凡物公用呢？ Mengapa di dalam gereja Yerusalem mereka mengadakan suatu peraturan yang umum agar bisa dipakai untuk semua? 我也听到曾经有信徒读完这一段这样说： Saya ingat ada seorang jemaat setelah dia membaca ayat ini, 我们今天教会不发展，就是因为我们没有照使徒的教训。 gereja kita kenapa tidak berkembang? Karena kita tidak memakai peraturan yang dilakukan oleh rasul di kitab para rasul. 我们为什么不这样做呢？ Mengapa kita tidak menjalankan peraturan yang dilaksanakan oleh para rasul? 我就跟他说：这个弟兄，你回去把你家的财产卖一卖，拿来奉献吧。 Lalu saya katakan, saudara, kamu jualah harta di rumahmu, lalu bawalah persembahanmu ke gereja. 他突然愣住了，就不敢说话了。 Tiba-tiba dia menjadi terdiam dan dia terpikir dan tidak bisa berkata 其 apa-apa. 实这不是一般的状态。 Sesungguhnya keadaan yang di Kisah Para Rasul bukan pada umumnya terjadi. 你认真读使徒行传到其他的使徒书信，
Ketika kita betul-betul membaca kitab kisah para rasul dan juga kitab surat-surat Injil, 凡物公用不但不是教训，不是教义， membawa hal yang umum atau barang-barang dipakai untuk umum, ini bukan peraturan yang bisa dipakai untuk semuanya. 在其他的地方从来没有这样实行过。 Sebab di tempat lain tidak pernah dilakukan seperti itu. 它只是耶路撒冷教会的一个特殊的动作而已。 Karena di Yerusalem ada kegiatan yang khusus seperti ini. 原因是他们被耶路撒冷的犹太众人来排斥。 Intinya karena mereka itu dikucilkan oleh masyarakat orang Yahudi. 其实，在约翰福音的第9章就已经看见了， Sesungguhnya di dalam Yohanes pasal 9 itu sudah terlihat, 耶稣医好了那一个生来瞎眼的， yaitu Yesus menyembuhkan, mencelikan mata orang buta. 那一个在当时的这个公会已经决定， Waktu itu mereka ada diputuskan suatu peraturan, 谁如果公开的相信耶稣，就要把那个人赶出这个公会。 barang siapa yang mengakui secara umum bahwa Yesus adalah juru selamat, orang itu akan dikeluarkan. 结果这个瞎眼的却很认真努力的见证耶稣， Dan ternyata si orang buta yang dicelikan ini dia sungguh-sungguh bersaksi tentang Yesus. 所以不但他被带到公会，连他的父母都被叫到公会。 Bukan hanya dia saja dibawa ke pengadilan, orang tuanya juga. 他们最后把这个瞎眼的赶出去。 Dan akhirnya si orang buta yang dicelikan ini dia diusir. 我们不要以为他只是骂一骂这个瞎眼的， Jadi kita jangan berpikir hanya orang-orang itu memarahi si orang buta ini saja. 其实在当时的耶路撒冷是公会进行行政管理的。 Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu memberikan suatu peraturan secara khusus dan diberikan kepada orang umum untuk dijalankan. 罗马政府让公会来管理整个耶路撒冷的一切。 Jadi pemerintah Roma memberikan peraturan umum untuk dijalankan orang-orang Yahudi. 所以耶路撒冷人是不用向这个罗马政府交税的。 Jadi orang-orang Yerusalem itu tidak harus membayar pajak kepada orang Romawi. 公会的这个差役就是这个维持耶路撒冷秩序的警察。 Jadi kalau di dalam pemerintahan di dalam Yerusalem, mereka hanya mengelola uang mereka saja. 公会就是耶路撒冷的政府。 Yaitu orang pemerintahan Yerusalem adalah yang mengaturnya. 所以其实后来当他们要杀耶稣的时候，还在假装。 Jadi ketika pada saat mereka akan membunuh Yesus, mereka berpura-pura. 说我们没有权柄杀人。 Kita tidak ada kuasa untuk membunuh orang. 其实比拉多并没有戳穿他们的谎言， Dan juga Pilatus tidak menyampaikan kebohongan ini. 因为比拉多是一个玩政治的人， Sebab Pilatus adalah orang pemerintahan secara resmi. 他知道不需要跟他们吵架。 Pilatus tahu tidak perlu berargumen dengan mereka. 他们把耶稣交在比拉多的手上，是要把责任推给比拉多而已。 Orang-orang Yahudi melemparkan Yesus ke tangan Pilatus agar melemparkan tanggung jawab saja. 你看后面《使徒行传》第7章要打死司提反的时候，怎么就有权利啦？ Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ketika orang melempari batu Stefanus sampai mati, di manakah kuasanya? 所以当时公会对于信耶稣的人的逼迫是严重的。 Jadi waktu itu orang pemerintahan terhadap penyiksaan orang-orang Kristen itu sangat besar. 即便耶稣复活之后，门徒也只敢躲在暗处。 Jadi ketika Yesus dia bangkit, murid-murid semua para rasul semua bersembunyi. 当圣灵降临了，这个冲突就表面化了。 Ketika Roh Kudus dicurahkan, percecokan ini menjadi luntur. 被赶出公会的人是不可以跟犹太人做生意的， Jadi orang pemerintahan yang telah diusir tidak boleh berdagang dengan orang 因 Yahudi. 为他们就被看作是外邦人， Sebab mereka dijadikan sama seperti orang 是 kafir. 污秽的。 Mereka itu menjadi najis. 所以当时的耶路撒冷，如果你是信耶稣的， Jadi kalau bagi orang Yerusalem, kalau engkau percaya Yesus, 犹太人就不会跟你互动。 jadi orang Yahudi tidak akan bergaul dengan engkau. 也许原本是亲戚朋友， Misalnya dulunya dia adalah teman atau kerabat. 但知道你是信耶稣的之后，那你跟我就已经没有关系了。 Tapi begitu tahu engkau percaya Yesus, maka engkau putus hubungan dengan aku. 所以在这个情况之下，生活上就会受到很大的影响。 Jadi di dalam keadaan seperti ini akan memberikan dampak besar dalam kehidupan mereka. 毕竟他们那个时代没有网购啊， Bahkan mereka pada saat itu tidak bisa berdagang. 所以他们一定有习惯购买这个生活物品的地方。
Jadi mereka akan berbelanja di tempat yang biasa mereka belanja. 但是当你信了耶稣，这些地方都不会跟你做生意的。 Tapi begitu kita percaya pada Tuhan, orang yang kita biasa belanja, dia tidak akan jual barangnya pada kita. 你有钱也没有用， Ada uang juga tiada gunanya. 所以在这个时刻才需要进行凡物公用的生活。 Oleh sebab itulah pada keadaan seperti ini, mereka menjual hartanya lalu dipakai untuk bersama-sama. 有钱的人出钱， Orang yang berada, dia keluarkan uang. 有物产的人奉献物产。 Yang punya harta benda mati dijual lalu dipakai untuk bersama-sama. 大家为了信仰的缘故，一起在教会过着比较相对方便的生活。 Jadi demi di dalam iman kerohanian bertumbuh, mereka menjual barangnya lalu dipakai bersama-sama Dan untuk itu bukan menunjang campur kehidupan. Tapi tidak dipaksa. 你看亚拿尼亚夫妻， Kita lihat Ananias dan istri 当他们这个欺骗彼得的时候， ketika mereka menipu Petrus. 彼得告诉他们， Petrus berkata kepada mereka, 田产没有卖之前是你们的， hartamu sebelum kau jual itu adalah milikmu. 卖了之后钱也是你们的， Setelah dijual juga itu milikmu. 你们不需要这样做。 Tidak perlu kalian berbuat 你们 sedemikian. 这个是在欺骗神，而不是在欺骗人而已。 Sesungguhnya kalian menipu Tuhan bukan menipu manusia. 所以他们两个当场就死了。 Pada saat itulah mereka suami istri, di saat itu juga mereka mati. 所以可见这个凡物公用，它并不是一个教会的教义。 Jadi sesungguhnya membagi harta untuk dipakai bersama ini bukan peraturan gereja. 它是特殊的生活方式。 Tapi ini adalah cara kehidupan khusus. 在使徒行传第2章42节， Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. 这里讲到这一些受洗的人， Di sini dikatakan orang yang sudah dibaptis. 他们就恒心遵守使徒的教训，彼此交接、拨饼、祈祷。 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 使徒的教训，我想我们很清楚。 Kita tahu pengajaran dari para rasul, kita tahu dengan jelas. 浓缩到我们现在，就是所谓我们的这个共信之道。 Seperti kita pada hari ini, kita merasa bahwa ini adalah peraturan yang secara khusus diberikan kepada kita. 范围就在这本圣经里面。 Bahkan tercatat di dalam Alkitab. 而接下来后半段讲的彼此交接，就是团契的这个字。 Di sini bahwa mereka saling berkumpul. Ini sesungguhnya memakai kata persekutuan. 当时用团契在讲教会运作的方式。 Yaitu pada saat itulah dipakai kata persekutuan untuk menggambarkan mengelola gereja. 教会的界限是使徒的教训， Jadi memberitahukan gereja ini adalah di dalamnya ada pengajaran para rasul. 但是在里面呢， Tapi di dalamnya 就要过一个团契生活。 kita harus melaksanakannya seperti persekutuan. 这里特别提到拨饼跟祈祷这两件事。 Di sini dikatakan memecahkan roti dan berdoa. 其实这是包含着生活的层面跟信仰的层面。 Di sini membahas dua hal, yaitu kehidupan sehari-hari dan juga rohani. 特别当时他们的生活是受到外面的压力， Ditambah juga tekanan dari kehidupan masyarakat luar. 所以他们有一个共同生活的团契方式。 Oleh sebab itu mereka ada persekutuan, di dalamnya adalah peraturan yang sudah ditetapkan bersama. 不过团契这个字啊，在它原来的使用上是很特别的。 Sesungguhnya persekutuan di dalam pelaksanaan itu sebetulnya khusus. 这个在耶稣那个时代的希腊文当中，团契是指着商业上的一种模式。 Sesungguhnya di dalam bahasa asli pada zaman Yesus, persekutuan adalah cara untuk berdagang. 用我们现在的讲法，就是公司的股东会。 Yaitu di dalam zaman sekarang itu peraturan di dalam perdagangan itu ada seperti pasal-pasal peraturan khusus. 这个字放在圣经里面，你不觉得怪怪的吗？ Kalau kita masukkan di dalam Alkitab, bukankah arti persekutuan ini jadi aneh? 原来我们受洗了之后，我们变成股东啊。 Seperti kita barang antik jadinya, kata persekutuan ini seperti barang antik. Apakah kita setelah dibaptis lalu kita jadi barang antik? 难道我们要一起做生意吗？ Dan apakah kita akan berdagang bersama? 这个字如果用现代比较新的这种翻译方式，应该要翻译作生命共同体。 Sesungguhnya apabila diterjemahkan kata persekutuan ini adalah cara kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bersama. 因为当时没有其他更好的字，所以借用了这个股东会这个字。 Karena pada zaman itu tidak ditemukan kata yang pas.
Jadi dipakailah kata ini. 中文的圣经在翻译的时候还没有这个字， Di dalam bahasa Mandarin pun ketika diterjemahkan belum ditemukan kata ini. 所以中文圣经翻出来的很混乱。 Jadi bahasa Mandarin ketika diterjemahkan tuh menjadi berantakan. 要到比较后面的翻译本才会用团契这个字来形容这件事。 Lalu terjemahan sampai ke versi belakangan barulah bisa diterjemahkan kata persekutuan. 我们现在对于团契的概念，大概就是同年龄的大家一起聚会。 Kalau hari ini kita memakai kata persekutuan yaitu umur yang kurang lebih sama, kita berkumpul bersama, ini disebut persekutuan. 但是这个字的开始， Tapi kata ini pada awalnya 在外面是一种生意上面的利益共同关系。 sesungguhnya kata persekutuan ini kalau dipakai pada bahasa aslinya dulu itu dipakai dalam untuk perdagangan, yaitu ada persetujuan perdagangan di dalamnya memakai kata persekutuan ini. 同一间公司的股东， Sama di dalam perusahaan itu ada peraturannya. 他们因为做了这个生意， Karena untuk menjalankan bisnis, 所以会一起赚钱，一起亏钱， lalu mereka sama mengeluarkan uang dan menghasilkan uang. 甚至有的时候还会因为这一家公司而自己所有的财产都没了。 Bahkan karena untuk menopang perusahaan ini, uang di dalam keluarga pun bisa dipakai habis. 所以用这个来形容那我们之间生命的互相影响。 Jadi kata persekutuan ini dipakai untuk menggambarkan bahwa kita dengan saudara seiman ada hubungan secara rohani. 而在使徒时代的开始用这个字， Bahkan di dalam kisah para rasul, pada zaman para rasul menggunakan ayat ini, 它其实就是在表达我们在生命上面的这个互相的影响。 di dalam kata persekutuan bahwa kita di dalam kehidupan itu saling mempengaruhi. 不过我们要解释一下， Tapi kita akan jelaskan, 我们其实是股东的儿子，而不是股东的孩子。 kita juga bukan karena keturunan dari peraturan ini. 因为真正的股东只有耶稣而已啊， Sesungguhnya peraturan ini adalah Yesus. 他是用他的血买来了我们所有的人。 Tuhan Yesus dengan darahnya telah membayar lunas. 所以不要以为我们有出了什么股份， Jangan kita merasakan kita ada jasa di dalamnya. 我们只是股东的孩子而已。 Tapi kita hanya adalah keturunan dari si peraturan 所以 ini. 我们在这个教会这个团契里面， Di dalam gereja, kita di dalam persekutuan ini, 我们是身份很特殊的， status kita tuh sangat khusus. 我们是好像主人一样， Kita rasanya seperti Tuhan. 但我们是要受规矩的。 Tapi kita tuh pegang aturan. 所以这个在我们的教会里面 Seperti di dalam gereja. 会有不一样的职分， Kita ada beda peranan. 就是要让我们大家能够跟耶稣一样。 Yaitu agar kita serupa dengan Yesus. 这个是在以弗所书第4章写得很清楚的。 Di dalam Efesus pasal 4 dicatat dengan jelas. 我们要先变成像耶稣那个样子了， Kita harus serupa dengan Yesus. 要由基督长成的身量， Yaitu kita ada serupa dengan Kristus. 那我们才有资格继承这个身份啊。 Dengan demikian kita layak untuk memakai status ini. 将来末日审判，我们要继承这个身份， Nanti pada akhir zaman kita akan mendapatkan status kita. 但我们现在还在学习， Tapi kita sekarang sedang proses 我 belajar. 们要互相的帮忙。 Kita harus saling membantu. 要知道我们的生命是会互相影响的。 Dan kita juga tahu bahwa kehidupan kita itu saling mempengaruhi. 也许过去你跟我是不认识的， Mungkin dulu saya dengan saudara tidak kenal. 但我们的生命是互相影响的， Tapi kehidupan kita tuh saling mempengaruhi. 因为我们组成就是教会， Sebab kita bersatu di dalam organisasi itu gereja. 就是耶稣基督在这个世界上的一个团体国度。 Yaitu kita di dalam dunia ini, yaitu di dalam tubuh Kristus. 他是我们的王，他是我们的头， Tuhan adalah raja kita, Tuhan adalah kepala kita. 我们要听他的， Kita mau mendengar dia, 照他所说的去做。 menjalankan peraturan yang dia perintahkan. 所以团契的开始，其实它是一个生命的互相帮助。 Di dalam persekutuan pada awalnya itu ada satu bantuan untuk kehidupan kita. 所以当我们回到了这个腓立比书的第1章， Kita kembali ke kitab Filipi pasal 1. 他提到这个福音的团契，这个救恩的团契。 Di sini dikatakan bahwa ada persekutuan di dalam Injil. 对于腓立比教会而言， Bagi jemaat Filipi. 这是一个很高的肯定。 Ini merupakan satu pengakuan yang paling tinggi. 这个团契这个字在哥林多前书里面也会用到。
Di dalam kitab 1 Korintus kata persekutuan ini juga dipakai. 但是用到的时候是提醒他们， Tapi ketika digunakan kata persekutuan itu hanya untuk mengingatkan jemaat. 你们不可以又跟神团契，又跟魔鬼团契。 Yaitu engkau tidak boleh bersekutu dengan Tuhan lalu bersekutu juga dengan si iblis. 那个在讲的是圣餐的事， Itu membahas tentang perjamuan kudus. 其他的时候保罗根本不愿意用团契来讲他们， Di dalam kesempatan berikutnya Rasul Paulus tidak pernah menggunakan kata persekutuan. 因为哥林多教会分门结党，不断的吵来吵去， Sebab gereja Korintus berpecah-pecah, berkubu-kubu. 哪里有团契的样子？ Mana ada rupa persekutuan. 所以保罗甚至放狠话这样子说啊， Bahkan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, 说谁哈、如果这个毁坏神的基督的这个身体， siapa yang mencemooh tubuh Kristus, 那神就要毁坏那个人。 dan Tuhan juga akan menghancurkan orang itu. 在哥林多前书第3章， Di dalam 1 Korintus pasal 3. 你就知道保罗用这个字的时候不会随便， Jadi Rasul Paulus menggunakan kata persekutuan itu tidak sembarangan dipakai. 因为用到团契是指着一个深刻的状态。 Sebab ketika dia menggunakan kata persekutuan itu berarti situasinya sudah sangat dalam. 当表面符合了使徒的教训， Ketika kata persekutuan dipakai itu sesuai dengan pengajaran para rasul, 要在内在展现出来的生命的力量。 begitu terlihat bahwa dari dalam diri itu memancarkan suatu kekuatan. 所以我们现在教会很强调团契的运作，这是对的。 Oleh sebab itulah mengapa sekarang ini gereja kita menekankan persekutuan, itu adalah benar. 但是保罗却特别强调他们是福音的团契， Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa mereka adalah pemberita Injil. 而且是从一开始就是这样。 Bahkan sejak awal saja sudah dia tekankan. 我想我们下午再来继续分享这后面保罗所讲的意涵是什么。 Dan saya akan membahasnya lagi di sore hari, apakah maksud dari arti persekutuan Injil ini. 当团契形成了， Ketika persekutuan ini sudah 我 dijalankan, 们很多的人一起活动， dan kita banyak orang sudah ikut di dalamnya, 包括吃饭， termasuk makan, 包括聊天， termasuk mengobrol. 然后呢， Lalu 我们的团契还要做什么？ di dalam persekutuan itu apa yang kita lakukan lagi? 如果团契只是如此， Kalau hanya persekutuan ngobrol dan makan saja, 其实它可能不能叫做团契。 yang seperti ini tidak cocok dikatakan persekutuan. 所以很多的时候，我们会为团契安排很多的课程， Jadi kita seringkali di dalam persekutuan kita atur banyak pelajaran. 可是有的时候就会发现， Tapi terkadang kita akan merasa, 课程排一排之后，没有人要上课， begitu dalam persekutuan kita atur banyak pelajaran, tidak ada yang ikut. 但是要去烤肉打球，很多人， Tapi begitu barbecue, kita main bola, banyak yang daftar. 所以团契到底该怎么办？ Jadi persekutuan sebetulnya apa yang harus dilakukan? 我想我们下午来好好的把这个问题分解清楚， Nanti sore hari kita akan membahasnya lebih jelas lagi. 让我们知道今天我们的团契在我们的福音上应该有什么样的角色。 Sehingga kita bisa memahami persekutuan apakah mendapatkan peran penting di dalam penginjilan. 愿神赐福给我们， Biarlah Tuhan memberkati kita semua. 让神的家有团契的这种氛围， Biarlah di dalam rumah Tuhan ada bagian persekutuan. 让教会的弟兄姐妹，我们就像这个生命共同体一样， Sehingga di dalam gereja menjadi suatu peraturan umum yang bisa kita jalankan. 互相在意， Kita saling memahami, 互相帮助， saling membantu. 有的时候也需要互相的指正。 Terkadang kita juga harus saling memberikan dorongan. 有的时候股东会吵架的， Karena terkadang di dalam menjalankan peraturan itu kita bisa ribut. Mengapa? 为了赚钱啊。 Demi menghasilkan uang. 那我们吵架是为了什么？ Tapi kita ribut karena apa? 使徒也会吵架， Rasul-rasul juga pernah mereka bertengkar. 但吵架是为了什么？ Tapi mereka bertengkar demi apa? 如果我们明白团契的意义， Kalau kita memahami arti kata persekutuan, 吵架本身并不是问题， sesungguhnya pertengkaran, keributan itu bukan 是 masalah. 吵架了之后怎么应对我们在吵的问题。 Tapi bagaimana di dalam pertengkaran ini kita menghadapinya? 那我们下午再来继续分享。 Sore hari akan kita lanjutkan. 上午聚会到这个地方， Kebaktian pagi sampai di sini. 我们把时间交给传道。 Waktu saya berikan kepada pendeta Apolos.